اقرأ كتاب الله ترق جنانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Al-Baqarah ayat 84. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Rasanya ayat 81 kan? Belum? 81 kan? Yang belum pengajaran. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang maksudnya bahkan barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun dosa wa ahatat bi khati'atuh dan dosanya meliputinya, iaitu dia tenggelam dalam dosa, maka mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian sekaligus ayat 82. Setelah Allah ceritakan tentang keadaan orang yang berdosa di dunia dan juga di akhirat, ayat 82 Allah ceritakan tentang keadaan yang sebaliknya, iaitu orang beriman. Wallazina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti dengan buktinya, iaitu dengan amal soleh, maka mereka itulah penghuni syurga dan mereka kekal di dalamnya. Okey, pengajaran dua ayat ni. Pengajaran dua ayat sekaligus. 81 dan 82. Pertama, balasan pahala dan dosa adalah berdasarkan amalan seseorang, bukan berdasarkan keturunan atau bangsa ataupun tempat. Yang kedua, sesiapa yang melakukan dosa dan dosa itu meliputi dirinya, sehingga tidak ada kebaikan daripadanya, maka dia adalah penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Yang keempat, sesiapa yang melakukan dosa, yang ketiga, sesiapa yang melakukan dosa tetapi dosanya tidak meliputinya, maka dia bukan ahli neraka, tetapi dia akan diazab mengikut kadar dosanya.
kemudian dia akan keluar dan masuk syurga. Soalan Ustaz, Ya. yang Ustaz kata sesiapa yang melakukan dosa dan dosa itu meliputi dirinya sehingga tidak ada kebaikan dari dirinya, adakah ini termasuk orang Islam juga Ustaz? Dia bukan berdasarkan pada zahir. Kadang-kadang nama dia Islam dan orang panggil dia orang Islam, tapi kalau dalam hatinya syirik kepada Allah dan dia hidup bergelumah dengan dosa, maka dia masuk neraka dan kekal. Okey. Ustaz. Okey. Yang keberapa? 4. Ahli syurga ialah orang yang beriman kepada Allah dan sentiasa beramal soleh. Yang kelima, sesuatu amalan tidak akan menjadi soleh. Sesuatu amalan tidak akan menjadi soleh melainkan setelah mencukupi 2 syarat. Pertama, dilakukan ikhlas kerana Allah. Dan kedua, amalannya bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara dalil lah, amalan yang tak selari dengan sunnah Nabi ditolak, iaitu sabda Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sesiapa yang melakukan amalan yang bukan daripada kami, iaitu bukan daripada Nabi, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Yang ke berapa? Yang ke-6. Iman sahaja tidak cukup untuk melayakkan seseorang masuk syurga. Begitu juga dengan amal soleh sahaja tanpa iman juga tidak melayakkan seseorang masuk syurga. Okey. Pengajaran ayat 83. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Pengajarannya, pertama, semua para rasul membawa risalah yang sama, iaitu mengajak manusia hanya menyembah Allah. Okey, yang kedua,
wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kerana keduanya adalah penyebab kepada kelahiran kita. Yang ketiga, wajib berbuat baik kepada kaum kerabat anak yatim dan orang miskin. Dengan memberi apa yang diperlukan oleh mereka, sama ada harta, lebih-lebih lagi ilmu. Yang keempat, wajib berkata perkataan yang baik kepada semua orang. Walaupun dia adalah bukan Islam. Yang kelima, tujuan solat ialah untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia kepada ibu bapa dan semua orang. Tujuan solat ialah untuk melahirkan akhlak yang mulia, untuk melahirkan orang yang berakhlak mulia kepada kedua ibu bapa dan kepada semua orang. Okey, kita sambung. Ayat hari ini, kalau ayat 83, Allah cerita tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel di zaman Nabi Musa AS. Manakala ayat hari ini ialah Allah bagi tahu tentang Bani Israel ataupun Yahudi yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perangai mereka lebih kurang dengan Yahudi yang ada di zaman Nabi Musa AS. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa is dan ingatlah ketika mana akhazna, kami mengambil misaqakum, perjanjian dengan kamu. Kaum ni kamu, iaitu Yahudi di zaman Rasulullah. Kalau ayat sebelumnya, ayat 83, Allah kata wa iz akhazna misaqa Bani Israel, bukan kaum. Jadi kalau Bani Israel itu maksudnya ialah apa dia? Bani Israel di zaman Nabi Musa. Manakala ayat ini misaqakum, kaum itu adalah Bani Israel atau Yahudi yang ada di zaman Rasulullah. Apa dia ni perjanjian mereka? Satu, la tasfikuna, jangan ataupun tidak, dia lebih tepat tidak, bukan jangan.
tidak kamu menumpahkan. As-sabku dima, iaitu menumpahkan. Dima ni jamak. Kalau mufrad damun. Kan? Kalau satu darah dam, kalau banyak dima. Ada tak diguna dam ni dalam bahasa Melayu? Ada. Jadi dia main dam tu maknanya dia bermain darah. Dam tu darah. Menumpahkan darah kamu. Satu, perjanjian ini satu. Yang kedua, wala tukhriju, dan tidak. Dia kalau kita belajar bahasa Arab kan, dia kalau macam mana kita nak beza la tu tidak dengan la jangan. Ada suara Ustaz? Ya, tak suara. Okey. Dah dengar? Okey, dah dengar dah. Okey. Macam mana kita nak tahu beza antara la yang bermakna tidak dengan la yang bermakna jangan? Contoh, taqrabuna. Okey. Taqrabuna apa makna? Taqrabuna. Dekat. Kamu dekat kan? Jadi kalau saya taruh la di sini, tapi ada nun, makna itu makna tidak. Tidak kamu mendekati. Tapi kalau saya taruh la kat depan, kemudian nun tak ada. Ada alif. La taqrabu. Itu makna jangan. Pernah dengar tak ayat la taqrabu zina? Kan? Ada tak nun? La taqrabu nazina. Tak ada kan? Bila tak ada nun, makna jangan. Okey. Sekarang, tasfikuna. Ada nun tak? Bila ada nun, la ni makna apa? Tidak. Tukhrijuna. Ada nun tak? Bila ada nun, la makna apa? Tidak. Okey. Perjanjian pertama, jangan kamu menumpahkan darah kamu. Perjanjian yang kedua, bukan jangan, tidak. Perjanjian yang kedua, tidak kamu tukhriju, mengeluarkan ataupun mengusir anfusakum, diri kamu, min diarikum, dari diar jamak, plural. Kalau satu, diar. Kalau satu, darun. Diar kita mungkin jarang dengar. Tapi kalau dar, biasa dengar tak? Selangor, Darul Ihsan. Perak, Johor, Perlis. Dia tak ada dar. Pahang, Darul Makmur. Kelantan, dan negeri yang paling kuat iman, Terengganu, Darul Iman. Itu kalau datang maksiat pun dia steady je. Okey, jadi dar makna negeri. Kalau diar, negeri-negeri. Tapi di sini apa maksud dia? Jangan tidak kamu mengusir diri-diri kamu dari tempat kamu ataupun kampung kamu. Tempat-tempat
kamu. Okey. Apa ni perjanjian ni? Apa maksud ni? Satu, tidak menumpah darah kamu. Boleh tak kita menumpahkan darah kita sendiri? Boleh? Boleh ke tak? Ada tak orang menumpahkan darahnya sendiri? Dia ambil pisau, dia tikam. Ada? Ada ke tak ada? Ada? Kat mana ni? Tak ada. Kalau ada tu mungkin dalam 100,000 ada seorang. Itu ada masalah mental kan. Sekarang perjanjian ni dengan orang yang waras. Iaitu perjanjian tidak kamu menumpahkan darah kamu. Mana ada orang menumpahkan darah sendiri? Sepatut ayat bunyi macam ni. Kamu tidak menumpahkan darah orang. Sepatut ayat macam tu. Tapi tengok bahasa Al-Quran. Perjanjiannya ialah jangan menumpah darah. Ini maknanya jangan bunuh. Bunuh siapa? Diri sendiri. Mana ada Bani Israel bunuh diri sendiri? Bunuh orang lain. Kan? Tapi kenapa Allah kata bunuh diri kamu? Tumpah darah kamu makna bunuh diri kamu. Ya? Sesama mereka kan. Tapi kenapa Allah sebut kamu? Jangan kamu bunuh diri kamu. Yalah, kenapa sebut kamu? Tengok bahasa Al-Quran. Sebenarnya Allah nak satu bentuk perjanjian ataupun ayat yang mendorong untuk orang tidak membunuh orang lain. Larangan supaya jangan bunuh orang lain. Sehingga Allah kata apa? Bila kamu bunuh orang, seolah kamu bunuh diri kamu. Macam mana tu? Sebab yang kamu bunuh orang tu, dia adalah saudara kamu. Kan Nabi kata badan orang Islam ni seumpama satu jasad. Kalau sakit di kepala, yang rasa sakitnya. Jadi kalau kamu bunuh saudara kamu, sebenarnya dia badan kamu. Satu. Yang kedua, bila kamu bunuh orang, dia akan bunuh balik kamu. Jadi seumpama kamu mengundang untuk orang membunuh kamu dengan cara kamu bunuh orang. Betul kan? Jadi bahasa Al-Quran sebut supaya kita jangan berfikir ataupun usaha nak bunuh orang. Sebab seolah kamu bunuh diri sendiri. Boleh? Sama juga bila kita mengumpat. Allah tak kata apa? Jangan mengumpat diri kamu. Allah tak kata jangan mengumpat orang. Sebab apa? Allah nak kita bayangkan bila kita mengumpat orang, sebenarnya kita mengumpat diri sendiri. Sebab mereka itu adalah sebahagian daripada kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan juga bila kita mengumpat orang, menyebabkan orang pun mengumpat kita. Sama juga, jangan mengusir diri kamu. Ada tak orang usir diri sendiri? Saya nak usir diri saya daripada Bukit Jelutuh. Boleh? Tak ada. Jadi mengusir diri kamu makna mengusir orang lain. Tapi mereka itu adalah seumpama. Jadi ayat itu menjadikan orang berfikir 10 kali nak buat. Okey. 2 perjanjian. Yang ketiga, summa. Kemudian, aqrartum, kamu berikrar ni makna ikrar, bersetujulah. Bersetuju dengan perjanjian ni. Wa antum tashhadun, dan kamu menyaksikan. Kamu menyaksikan apa ni? Iaitu kamu menyaksi ke atas diri kamu bahawa kamu telah bersetuju dengan perjanjian ini. Okey, sekarang berapa perjanjian tu? 2 kan? Satu, jangan bunuh. Yang kedua, jangan usir. Summa. Kemudian apa? Antum, kamu. Haulai, kamu ini. Jadi ayat. Kemudian setelah kamu bersetuju, kamu bersaksi, kemudian kamu ni tak dengar cakap.
taqtuluna anfusakum. Kamu bunuh juga. Anfusakum, diri kamu. Makna bunuh siapa ni? Dia Yahudi di Madinah ada berapa puak? 12. Banyaknya. Itu yang asal-asal 12 lah. Tapi di Madinah ada berapa puak? 2 ke 10? Kita pernah belajar ni, Itu bukan Yahudi, itu bangsa Arab. Jangan bertukar. Aus dan Khazraj, dua bangsa Arab di Madinah. Aus dan Khazraj. Ini bangsa Arab. Bangsa Yahudi di Madinah apa dia? Tiga. Satu Bani Qainuqa. Yang kedua Bani Quraizah. Yang ketiga Bani An-Nadir. Ini 3 kumpulan Yahudi yang besar di Madinah. Jadi mereka ni, Bani Israel ni, 3 ni Bani Israel. Tapi bergaduh. Dia Bani Qainuqa dia ada perjanjian kerjasama dengan Aus. Ini Arab, ini Yahudi. Yang Bani Nadir pula ada kerjasama dengan Khazraj. Bila Khazraj bergaduh dengan Aus, Bani Nadir pun berperang dengan, nampak tak? Berperang sama sendiri. Ini yang larang ni, jangan bunuh sama-sama sendiri. Dan bila mereka berperang, kadang-kadang mereka terpaksa mengusir Bani Qainuqa, bangsa mereka sendiri. Yang ni pun sama ni, Bani Quraizah pun bergaduh. 3 kumpulan ni bergaduh sama sendiri. Okey. Jadi Allah kata setelah kamu buat perjanjian, kamu dah setuju, kamu dah bersaksi, tiba-tiba kamu tetap melanggar perjanjian. Iaitu kamu bunuh diri kamu, iaitu sama-sama bangsa kamu. Satu. Yang kedua, wa tukhrijuna, dan kamu, kalau kita tengok Bani Yahudi berapa puak ni? 3 bergaduh kan? Kalau Bani Melayu berapa puak? Tak yang di Malaysia. Tak, Bani Melayu satu je. Tapi bergaduh tak? Satu bergaduh, 3 bergaduh. Mana lebih jahat? Yang logiknya yang satu tak bergaduh lah sebab kamu satu je. Yang ni 3. Kalau bergaduh pun okey lah sebab 3 kumpulan. Kita satu puak kan? Satu bangsa. Tapi ada berapa parti? Lagi lama lagi banyak parti kan? Bukan semakin bersatu. Cuba sebut parti Melayu lah. Cuba sebut. UMNO. Lagi? UMNO, PAS. Lepas tu keluar PKR. Lepas tu Amanah. Lepas tu Bersatu. Lepas tu Pejuang. Lepas tu Muda. 7. Satu bangsa 7 parti. Hebat tak? Melayu memang hebat. Satu bangsa 7 parti. Cina ada tak parti baru? Tak ada kan? Tak ada. India? Saya tak tahu apa punca. Melayu yang beragama Islam tapi parti banyak dan perpecahannya besar. Okey, wa tukhrijuna, dan kamu mengusir. Kamu mengusir fariqan, sebahagian, minkum, dari kamu. Kan? Kalau Aus, dia bekerjasama dengan Bani apa tadi? Qainuqa kan? Jadi bila Aus berperang dengan Khazraj pula bekerjasama dengan Bani Nadir. Jadi bila Aus menang, maka dia usir
Khazraj. Dan bila dia usir Khazraj, dia juga akan mengusir rakan Pakatan Harapan. Ataupun Pakatan Nasional. Kan? Nampak tak? Jadi akhirnya dia akan bunuh sama sendiri dan usir sama sendiri. Okey. Min diyarihim, dari tempat-tempat mereka. Kemudian tazaharuna. Tazaharuna, kamu membantu. Kamu membantu. Alaihim, ke atas mereka, bil ismi, dengan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Apa maksud ni? Apa beza dosa dengan udwan? Ismu dengan udwan. Apa beza? Okey, ismu dosa yang tak melibatkan orang. Minum arak, berzin, rasuah kan. Tapi udwan ni dia ambil hak orang. Dia pukul orang, dia bunuh, itu dia panggil udwan. Tapi adakah dia juga dosa? Ya. Semua udwan adalah dosa dan bukan semua dosa adalah udwan. Boleh faham? Boleh ya? Semua udwan adalah dosa dan bukan semua ismu adalah udwan. Jadi udwan ni dia buat dosa melibat dia dengan Allah je. Tapi bila melibatkan orang, hak orang, dia adalah udwan. Okey. Jadi kamu membantu rakan kamu, pakatan kamu, bukan di atas kebaikan, tapi di atas dasar dosa dan permusuhan. Apa dia dosa tu? Membunuh, mengusir, kan? Sepatut kerjasama mesti atas asas ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kerjasama di atas kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Haram. Haram kita bekerjasama dalam perkara dosa dan permusuhan. Okey. Wa in ya'tukum, dan sekiranya ya'tukum datang kepada kamu, tengok, Allah nak tegur, bukan setakat nak tegur Bani Israel, tapi nak tegur orang Islam. Nak tegur apa ni? Ada satu penyakit ni. Penyakit ni dah ada meresap dalam semua orang Islam ni. Penyakit ni sangat bahaya sehingga orang Islam tak rasa itu satu dosa. Dia rasa satu benda yang makruf je. Jadi Allah nak tegur Yahudi dan nak tegur semua orang Islam. Wa in ya'tukum, dan sekiranya datang kepada kamu usara, tawanan perang. Dah bergaduh tadi kan dengan puak-puak, bila dia menang, dia akan tawan kawan yang satu lagi kan. Tawanan perang. Tufaduhum, bila datang kepada kamu tawanan perang, tufaduhum, kamu tebus mereka. Boleh? Kalau Bani Quraizah menang dengan Bani Qainuqa, kan? Maka siapa akan jadi tawanan perang? Tak, Bani Qainuqa dengan Bani Quraizah. Kalau berperang dua tu, siapa yang akan jadi tawanan perang? Ya? Bani Qainuqa menang bila berlawan dengan Bani Nadir, contoh. Jadi siapa akan jadi tawanan perang? Bani Nadir. Okey. Bila tawanan perang Bani Nadir datang kepada kamu, kamu tufaduhum, kamu minta tebusan. Ini undang-undang ni, peraturan. Bila nak bebaskan tawanan perang, kena bayar tebusan.
Allah kata wahwa muharramun, sedangkan ia adalah muharramun, haram ke atas kamu ikhrajuhum, pengusiran mereka. Okey. Jadi ada 3 peraturan. Pertama, jangan tumpah darah, jangan berperang, jangan membunuh. Yang kedua, jangan mengusir. Yang ketiga, bila ada tawanan perang, undang-undang dia ialah kena, kalau nak bebaskan kena bayar tebusan. Okey? 3 kan? Jadi dalam 3 ni dia ikut yang mana? Dia ikut yang ni. Bayar tebusan. Yang pentumpahan darah dia ikut tak? Tak. Yang mengusir kawan dia ikut tak? Tak. Jadi 2 dia langgar, 1 dia ikut. Kenapa dia ikut yang 1 ni? Dapat duit. Yang ni Allah nak tegur ni. Ni penyakit sangat-sangat bahaya. Allah tegur dalam ayat seterusnya. Afatu'minuna, apakah patut kamu beriman bi ba'dil kitab, dengan sebahagian kitab. Cantiklah tulisan. Sebelum ni tak secantik ni. Nak tak tahu bila dia belajar khat ni, sekejap jadi cantik. Nak tulis makna pun sayang, takut kena tulisan yang cantik tu. Masya Allah. Semoga istiqamah tulis dan dengan tulisan yang cantik. Okey, wa takfuruna, dan kamu kufur ataupun ingkar bi ba'din, dengan sebahagian. Tengok apa yang Allah nak tegur ni. Penyakit apa ni? Penyakit apa? Dalam 3 ni yang dia beriman apa dia? Yang dia kufur? Jadi Allah kata apa? Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian ni? Bahagian minta tebusan kamu beriman. Mereka kata apa? Ini ada dalam kitab ni, kita ikutlah. Tapi watakfuruna, dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain. Adakah patut? Tengok Allah kata apa? Kamu beriman, yang ni Allah kata kamu kufur. Allah tak kata kamu beriman dengan sebahagian dan kamu tak beriman dengan sebahagian. Allah tak guna perkataan tak beriman. Allah guna perkataan kufur. Apa makna tu? Apa makna? Kalau tolak satu hukum Allah, kafir. Katalah 99 dia terima, dia tolak satu je, kafir. Boleh faham? Tolak satu bermakna tolak semua. Ini penyakit ni. Jadi orang ni sebenarnya beriman ataupun tak? Tak. Dia apa ciri-ciri orang beriman? Dia tak boleh pilih, tak boleh pilih. Bila pilih je tak beriman. Ini dia panggil apa ni? Bukan beriman, dia panggil ikut nafsu. Yang ni nafsu kata, okeylah dapat duit, ikut. Yang ni mana boleh? Kita kena berperang sebab kita kena tunjuk kita kuat. Kita hebat, kita ada kuasa. Kita kena berperang. Bila berperang kena bunuh. Bila ada pembunuhan kena yang ni tak boleh ikut. Jadi sebenarnya ini bukan beriman, ini ikut nafsu. Banyak tak penyakit ini dalam masyarakat? Banyak. Maknanya Bani Melayu ada penyakit ini, dia ikut siapa? Bani Israel. Contohlah, terlalu banyak contoh. Ramai tak orang solat tapi tak puasa? Ramai tak orang puasa tapi tak solat? Bani Israel. Bani Israel. Ramai tak orang solat tapi buka aurat?
Ramai tak? Bani Israel. Oh, ustaz keras sangat. Bukan saya keras, Allah tegur ni. Sebab tu Allah sebut dalam surah apa ni? Siapa ingat? Ha? Bukan. Lupa. Allah kata apa? Tidak patut bagi orang beriman, tidak patut bagi orang beriman bila Allah telah memutuskan sesuatu hukum dan juga Rasul memutuskan sesuatu hukum, tidak patut orang beriman buat pilihan. Surah apa tu? Apa dah? Cuba Google sikit. Bukan. Kalau tidak An-Nisa, Al-Maidah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin iza qadallahu wa rasuluhu. Coba ayat berapa? 36. Ayat surah surah Al-Ahzab ayat 36. Cuba baca. Pak Goha Rafiani Hafiz ni, Hafiz ni. Wa ma kana lil mu'minin iza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dah. Wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tengok, bila kita tadabbur Quran, kita akan sedar banyak benda yang kita buat banyak tak betul. Banyak benda yang munkar sebenarnya benda munkar tapi dia anggap benda ma'ruf. Yang penting kau betul solat, cukup. Allah kata apa? Cuba terjemah. Wa ma kana, dan tidak patut li mu'minin, bagi mukmin lelaki, wala mu'minatin, dan tidak patut juga bagi wanita yang beriman. Allah sebut dua-dua sekali. Sama ada beriman lelaki ataupun beriman perempuan. Apa yang tak patut ni? Iza qadallah, apabila Allah telah memutuskan dan Rasul juga telah memutuskan amran, sesuatu perkara. Apa yang tak patut? An yakuna, tidak patut bagi mereka al-khiyarah. Khiyarah apa dah? Buat pilihan. Tak patut buat pilihan. Kalau Allah dah tetapkan hukumnya haram ataupun hukumnya halal, jangan sekali-kali buat pilihan. Min amrihim, daripada urusan mereka. Lepas tu Allah kata apa? Wa may ya'sillah, dan siapa yang derhaka pada Allah. Apa maksud derhaka ni? Dia buat pilihan. Ayat ni bila sebut ya'si ni mana lawan khiyarah. Bila dia buat pilihan, dia derhaka. Dan tengok apa kesan orang yang derhaka ataupun orang buat pilihan. Yang ni saya nak ikut, tapi yang ni tunggu lepas pencen. Yang ni tunggu lepas saya pergi haji. Dia buat pilihan tak? Maka Allah kata, siapa yang derhaka pada Allah dan Rasul, faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Boleh? Jadi Yahudi ni sesat tak? Dia ikut tak perintah Allah? Ikut satu. Dua tak ikut. Kan ini baru tiga ni. Dalam tiga, dua langgar, satu je Allah kata sesat. Nanti kita tengok balasannya apa dia. Ni surah Al-Ahzab ayat 36 kan?
Surah Al-Ahzab ayat 36. Kalau kita belajar hadis, kita tak jumpa teguran ni. Kalau kita belajar fiqh, lagi tak jumpa. Kalau belajar tasawuf, lagi tak jumpa. Sebab tasawuf hanya bersihkan hati kan. Bersihkan hati je. Tapi anak isteri bukan aurat. Tak boleh. Pelajar sebutkan, kenapa Ustaz Asyik mention buka aurat je? Sebab buka aurat ni terlalu ramai. Yang kedua, buka aurat ni bukan buka sekali seminggu. Bukan buka 1 jam 1 hari. Sepanjang. Kalau dia jadi buka aurat, dia akan buka setiap hari dan kalau pergi kerja daripada pukul 7.30 sampai bila dia buka aurat? Setiap hari. Makna dosa dia setiap hari. Dan kita tahu tak kisah Nabi Adam? Nabi Adam bila dia makan buah kan, dia langgar perintah Allah. Apa berlaku? Pakaian dia tertanggal. Apa kaitan? Dia langgar makan buah, tapi yang berlaku pakaian tertanggal. Apa kaitan? Sebenarnya kata ulama, Allah nak bagi tahu langgar perintah Allah adalah satu dosa dan melakukan satu dosa adalah melakukan satu keaiban. Seumpama membuka aurat. Buka aurat tu satu keaiban. Jadi Allah nak tunjuk kamu dah langgarkan perintah Allah makan buah. Itu satu keaiban. Maka Allah tunjuk inilah keaiban kamu. Kamu telah mendedahkan diri kamu kepada keaiban. Dan bila terbuka aurat dia, apa Adam dan Hawa buat? Dia ambil terus ke dia tunggu besok dulu? Kenapa dia ambil terus? Itu fitrah. Fitrah manusia ada sifat malu. Padahal masa tu belum ada syariat lagi. Betul tak? Dah ada syariat tak masa Adam masuk syurga? Tak ada. Itu fitrah. Bila terbuka, di fitrah dia rasa malu, dia tak simpan lama. Dia tak tunggu besok. Terus kutip daun. Itu fitrah yang suci. Jadi bila kita dah buka aurat bertahun-tahun dan tak rasa malu, makna fitrah kita dah mungkin dah pudar. Jadi saya nak ingatkan diri saya dan semualah. Termasuklah yang belajar agama, yang belajar tadabbur. Sebab saya bukan cakap kosong. Saya tengok dengan mata saya. Kan kita tengok ada jiran-jiran kita yang kaki masjid, yang imam pun kadang-kadang nazim masjid, kadang-kadang yang pelajar yang kuat belajar agama, tiba-tiba tengok jogging isteri buka aurat. Tengok-tengok anak buka aurat. Kenapa berlaku macam tu? Bukan sikit, ramai. Sikit sekali yang kita tengok yang belajar agama yang betul-betul tutup aurat. Betul kan? Sikit je. Kadang-kadang kita tengok pergi kelas agama pakaian lain. Bila pergi tempat kenduri orang sama. Tapi uniform dia lain. Betul tak? Kita pun tak kenal dia. Dia tegur kita, "Ustaz, apa khabar?" Siapa ni? Rupa-rupa belajar kita. Kenapa? Sebab dia ada uniform dia. Kenduri lain, pergi kelas lain. Tak boleh. Islam tak boleh dibezakan. Dan sebab itulah orang Melayu, bila dia nak solat, dia ada pakaian khas. Dia panggil apa? Kenapa perlu ada pakaian khas? Dia sepatut, tak ada. Zaman Nabi ada tak telekon Khadijah? Ada? Tak ada. Pakaian khas untuk solat zaman Nabi tak ada. Kenapa? Sebab pakaian mereka yang pakai setiap hari memang ada tutup aurat. Bila nak solat, pakaian itulah. Tapi kita ada pakaian khas. Sebab yang kita pakai setiap hari tak menutup aurat. Jadi cuba fikir secara logik. Kenapa bila aku solat aku tutup? Kenapa? Yang 5 minit aku nak tutup, yang 10 jam aku nak buka. Cuba fikir secara logik. Kalau aku buka tu betul, Allah redha, maka solat jangan tutuplah. Betul tak? Logik tak macam tu? Kenapa masa solat aku nak tutup? Adakah Allah tak suka? Kalau Allah tak suka, kenapa aku buka? Kalau Allah suka aku buka, kenapa aku nak tutup masa solat? Buka je lah. Boleh? Tak, saya cakap ni sebab saya sayang pada semua pelajar. Saya sayang. Tengok wanita hitam di zaman Nabi kan yang kena penyakit sawan.
Yang dia takut bukan penyakit tu. Penyakit bukan dosa. Bahkan penyakit tu kalau dia sabar, penyebab dia masuk syurga. Tapi yang dia takut apa dia? Bukan penyakit. Yang dia takut ialah aurat terbuka. Sampai dia minta pada Nabi, doalah. Aku masalah penyakit tak ada masalah. Cuma masalah terbuka aurat. Boleh tak doa khas supaya bila datang penyakit, aurat aku tidak terbuka. Tengok pemikiran para sahabat. Yang paling mereka takut dosa. Penyakit tak ada masalah. Tapi sekarang kita, yang paling kita takut penyakit. Bukan aurat tak ada masalah. Betul tak? Sebab itulah bila pergi hospital, buka aurat dia. Doktor, bila nak keluar ni? Bila nak sembuh ni? Dia tak kisah buka aurat. Sebab apa? Ni. Amalan kita daripada dulu, Islam ialah solat. Islam ialah puasa. Islam ialah pergi haji. Islam ialah cukup rukun Islam, cukup. Tutup aurat di luar salat ada dalam rukun Islam? Tak ada. Tak ada. Orang kita dia tak tadabbur satu ayat. Yang dia ingat ialah wajib solat, wajib puasa, wajib keluar zakat. Satu ayat yang wajib semua sekali. Surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu. Hafiz, sambung. Sambung je. Ya ayyuhallazina amanu. Apa dia? Lah? Banyak ayat ya ayyuhallazina amanu ni. Bukan. Yang ada kaitan dengan tajuk kita lah. Udkhulu fis silmi kafah. Lepas tu wala tattabi'u. Tak ingat 261 ke apa? Google lah, tanya Rafian tu. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. 208. Innahu wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Okey, cuba terjemah. Wahai orang beriman. Allah cakap dengan siapa ni? Orang beriman. Kalau kita beriman, dengar. Dengar, faham dan amalkan. Udkhulu. Masuklah kamu fis silmi. Apa makna silmi? Allah tak kata fil Islam, fis silmi. Beza tu, Silmi apa makna dia? Silmi makna selamat. Silmi makna selamat. Sebab tu Nabi kata aslim taslam. Kamu serah diri pada Allah, taslam, kamu selamat. Okey, masuklah ke dalam, Allah nak bagi tahu masuk dalam Islam, tapi Allah guna perkataan silmi. Mana Allah nak sampaikan mesej apa dia? Bila kamu masuk Islam, pasti kamu selamat. Yang kamu tak selamat ni banyak masalah sebab tak masuk Islam. Ustaz, saya dah masuk. Tak. Allah kata apa? Masuk dalam Islam kafah. Semua sekali. Solat dah masuk, puasa dah masuk, haji dah masuk. Tapi bab lain tak. Rasuah masih ada, menipu, berbohong, kan? Kemudian Allah larang, jangan wala tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwati syaitan. Jangan kamu ikut langkah syaitan. Okey, kita nak tahu. Allah larang ni. Bila larang, haram kan? Bila haram, kita kena tahulah apa langkah syaitan supaya kita tidak buat benda yang haram. Apa langkah syaitan? Tak, jangan pergi jauh, jangan pergi jauh. Dia bila Allah Allah suruh. Udkhulu suruh kan, perintah. Yang ni larang. Mana ada kaitan dengan tu? Makna apa tu? Allah kata masuk dalam Islam semua sekali. Jangan ambil separuh macam Bani Israel. Kemudian Allah kata jangan ikut langkah syaitan. Maknanya kalau ambil separuh-separuh langkah syaitan. Siapa yang ambil separuh ikut suka dia, memang langkah syaitan.
solat saya boleh lah, tutup aurat masa solat okey lah sebab 10 minit. Tapi kat luar tu panas kan. Saya puasa okey lagi sebab puasa sebulan dalam setahun. Tapi solat 5 kali sehari setiap hari sepanjang tahun. Minta maaf. Bab solat minta maaf. Itu langkah syaitan. Okey ke? Sebab itulah saya terbayang. Ada tak zaman Rasulullah? Para sahabat kan? Para sahabat yang solat, yang berjihad, yang bersedekah, tapi anak isteri dia buka aurat. Ada tak di zaman Rasulullah? Tak ada. Tak ada. Kalau ada satu benda yang sangat-sangat pelik. Sebab mereka faham, bila mereka terima Islam, kena sah. Sebab itulah bila turun ayat hijab, apa berlaku pada isteri-isteri sahabat? Bila dia tarik langsir, minggu depan ke lepas pergi haji? Terus dengar perintah Allah je, mereka tak ada pilihan. Bila kita buat pilihan, okey, pasal aurat ni minggu depan. Buat pilihan lah tu. Bukan. Itu derhaka pada Allah dan Rasul. Yang tak buat pilihan, dengar sekarang kita taat. Itu baru tak buat pilihan. Boleh. Inilah Quran. Inilah tanda buat Quran. Banyak Quran nak tegur masalah kita kan. Akhlak kita, pergaulan kita, pakaian kita, Quran nak tegur semua sekali. Tapi malangnya ramai yang baca Quran tak faham. Akhirnya dia syok sendiri. Dia ingat dia baca Quran dapat pahala sekian-sekian kan. Ini tambah-tambah malam ganjil ni. Bertobatlah kepada Allah. Siapa yang masih duduk dalam dosa, bertobatlah. Selagi kita tak bertobat, kita tak akan dapat Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bila kita tak bertobat, kita tak akan dapat kelebihan keampunan Allah. Nabi kata siapa yang mendirikan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala, Allah ampunkan semua dosa dia. Dan tak mungkin Allah ampunkan dosa melainkan setelah dia bertobat. Kan? Okey. Semoga Ramadan kali ini membawa perubahan besar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Okey. Boleh tak? Ni. Orang ingat solat wajib kan? Tapi jarang dia dengar. Selain pada solat wajib, apa dia? Masuk dalam Islam semua sekali pun wajib. Saya bagi contoh kan. Saya kata masukkan kotak-kotak di luar ke dalam bilik. Anak kita pun masuk ada 10 kotak kan, dia masukkan 9 kotak. Satu kotak dia tinggal. Dia dengar tak arahan kita? Tak. Saya kata ada satu lagi, dia pun buka kotak tu, dia ambil separuh, dia masukkan separuh. Separuh lagi dia tinggal. Belum ikut arahan. Sebab arahannya kafah. Semua sekali. Okey. Lepas tu, apa balasan orang yang pilih agama mengikut nafsu dia? Yang dia suka, dia ambil. Yang tak suka, dia tinggal. Apa balasan? Allah kata, fama jaza'u. Maka, tidaklah jaza'. Jaza' apa dia? Balasan. Man yaf'alu. Siapa melakukan zalika, demikian itu. Siapa yang melakukan demikian? Demikian tu apa makna? Ambil separuh-separuh. Beriman separuh, tolak separuh. Maka Allah nak bagi tu balasannya. Siapa yang melakukan demikian, minkum, dari kalangan kamu, illa, kecuali khizyun. Apa dia? Kehinaan kan? Melainkan kecuali kehinaan. Di mana ni? Kehinaan di mana? Fil hayatid dunia, dalam kehidupan dunia. Okey, balasan kat dunia, siapa yang ambil separuh-separuh, Allah dah balas kat dunia. Apa dia? Kehinaan. Kita tengok, betul tak?
Bani Israel 3 puak di Madinah. Betul tak mereka hina masa hidup kat dunia? Betul ke tak? Macam mana tu? Ni Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Betul tak mereka hina masa kat dunia? Betul ke tak? Betul lah. Kan 3 puak ni diusir oleh Nabi daripada Madinah. Sebenarnya mereka penduduk Madinah, tapi sebab mereka ni ada perangai ni, suka laga perjanjian, mereka dapat kehinaan. Nabi halau keluar semua daripada Madinah. Tak ada satu puak Yahudi pun tinggal. Itu kehinaan tu. Kita, kalau orang datang kampung kita, kemudian kita penduduk asal, kita diusir, hina tak? Penghinaan. Penghinaan. Okey, sekarang, dalam konteks kita, masyarakat Melayu, ramai tak yang ambil separuh? Dan ada tak kehinaan pada mereka? Ada. Tengok masyarakat hina tak? Saya tak tahulah, tengok yang baru ni kan. Buat majlis pakai seksi di bulan Ramadan. Kan? Lepas tu panggil ustaz, baca doa. Bukankah itu kehinaan? Kan? Tadi saya baca satu berita. Ada budak sekolah rendah ditipu oleh skamer 24,000. Saya kata teruknya orang Islam. Budak sekolah rendah ditipu oleh skamer 24,000. Ada baca berita? Baca? Baca Quran, alhamdulillah. Tak, Quran pun suruh baca berita dunia. Kena ikut perkembangan. Macam mana? Saya kata macam mana budak sekolah rendah boleh ditipu sampai 24,000? Ada orang call dia, tawarkan nak beli telefon harga RM400. Dia pun buka internet. Lepas tu kawan kata masuk 400. Dia pakai akaun bapak dia. Lepas tu kawan kata masuk lagi sampai 24,000. Budak sekolah rendah. Teruk tak? Saya tak tahu siapa yang teruk. Kalau pelajar universiti kena skamer, dah teruk kan? Sebab belajar sampai universiti pun kena tipu. Kalau budak sekolah rendah, okey sikit kot. Sebab itulah keadaan umat Islam. Kalau kita baca setiap hari, ya Allah, yang ni kena tipu, makcik ni kena tipu, yang ni macam-macam. Yang bunuh mak, yang bunuh anak, yang bunuh suami, bunuh isteri kan. Baca berita setiap hari, ya Allah, hina. Kita rasa hina. Tak ada benda kita nak banggakan pasal umat Islam. Betul tak? Betul. Okey, siapa yang pilih-pilih agama ikut nafsu, kat dunia dia akan hidup dalam keadaan hina. Kemudian hari akhirat, wa yaumal qiyamah, dan hari kiamat pula, apa balasan? Yuraddu, mereka dikembalikan ila, kepada asyaddil azab, azab yang sangat keras. Okey. Kemudian Allah bagi amaran, wa mallah, dan tidaklah Allah bighafilin, lupa. Apa makna lupa? Allah tidak pernah lupa amma dari apa yang kamu lakukan. Apa maksud ni? Jadi sekarang ni Yahudi ni, dia ikut tak perintah Allah? Tak ikut. Ikut separuh-separuh kan? Okey tak? Allah terima tak iman mereka yang ikut separuh? Allah terima tak? Apa dalil Allah tak terima? Kat dunia Allah bagi kehinaan, di akhirat Allah azab yang sangat keras. Mana mungkin Allah azab orang yang beriman? Boleh faham? Ini menunjukkan sama dengan ayat tadi. Surah apa? Al-Azab kan? Ayat 36. Allah kata apa? Kalau orang tu beriman, bila dengar perintah Allah, walaupun nafsu tak suka, tidak patut buat pilihan. Kalau buat pilihan, dia derhaka pada Allah dan Rasul. Okey.
Boleh ke? Cukup. Cukup. Dia kaedah mengatakan kita tengok zaman Nabi kan. Zaman Nabi dalam peperangan Badar. Kenapa Nabi dan sahabat kalah? Peperangan Uhud. Peperangan Uhud. Kenapa Nabi dan sahabat kalah? Mana sahabat langgar perintah Allah. Berapa perintah Allah yang dia langgar? Satu je. Dah korban segala kehidupannya, kebahagiaan harta, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tiba-tiba langgar satu perintah je, Allah dah hukum. Kan? Itu bukan 10, baru satu je. Kita, jadi tahu tak apa rasa kita tak kuat dan tak menang daripada dulu sampai sekarang. Kita bukan langgar satu perintah tapi berpuluh-puluh. Termasuklah perintah merentas negeri. Yalah, rakyat biasa tak boleh merentas negeri. Orang luar biasa boleh pula kan. Kadang-kadang nak buat apa? Majlis apa? Majlis biasa, simple je. Majlis apa? Bukan cukup jambut, tahnik kan. Ustaz datang daripada mana Terengganu? Boleh pula rentas negeri. Jadi macam mana kita nak menangkan? Kita yang buat undang-undang, kita yang langgar, lepas tu 2 darjah pula. Ini tak ada kaitan dengan politik di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya Ustaz Ya. Dalam ayat yang kita dah tadabbur tadi, Allah sebut Allah mengambil janji kamu orang Bani Israel. Tapi dalam surah ni nampaknya macam Allah yang bagi tahu apa yang diorang jangan buat. Dan itukah yang maknanya orang Bani Israel kena berkata ya saja apa yang Tuhan ambil janji daripada mereka. Yang itu yang saya nak faham Ustaz. Ayat yang tadi tu yang kita dah tadabbur, seolah-olah ayat tu ini Allah yang beritahu kamu jangan buat sekian. Ya. Tapi Allah sebut kami mengambil janji daripada kamu. Ya. Jadi kalau ambil janji daripada kamu, maka Bani Israel yang berkata sekian. Tak faham tak soalan saya? Tak, dia bila sebut perjanjian mesti berlaku daripada bila sebut perjanjian mesti daripada dua pihak. Kan? Dua pihak dua pihak kena bersetuju dengan apa yang diperjanjikan. Kalau satu pihak saja setuju, satu pihak lagi tak setuju, dia tak panggil perjanjian. Sebab tu Allah sebutkan, perjanjian kamu dengan Allah, apa dia? Jangan bunuh, jangan usir kan? Kemudian Allah kata apa? Kamu bersetuju. Jadi perjanjian tu mesti difahami oleh dua pihak dan mesti dipersetujui. Kalau satu pihak tak tahu ataupun tak setuju, dia tak bagi perjanjian. Itukah maksud soalan? Ya, baik Ustaz. Ya. Ya betul. Sebab saya nampak macam soalan yang Allah yang bagi tahu kamu kena buat sekian. Jadi mereka terpaksa mengiyakan saja. Maknanya mengiyakan saja pun maknanya perjanjian lah kan yang daripada yang Ustaz terangkan ni. Tak, dia macam ni lah. Kita kata mereka terpaksa, tapi ayat tu Allah kata mereka bukan terpaksa. Allah kata summa aqrartum, kemudian kamu berikrar. Itu bukan ayat terpaksa. Kemudian tambah satu lagi, wa antum tashhadun, dan kamu bersaksi dengan perikraran kamu, bukan paksaan. Dia sebenarnya Allah nak cerita pasal apa ni? Allah nak cerita perangai Bani Israel setuju. Okey semua masa bercakap. Tapi lepas tu suka langgar perjanjian. Kalau daripada awal lagi mereka tak setuju, tak ada masalah. Kan? Ini dah setuju awal, lepas tu
Sama juga mereka beriman tak dengan kitab Taurat? Mereka mengaku tak beriman dengan kitab Taurat? Mengaku kan? Jadi Allah nak uji mereka, iaitu Allah bawa Quran. Dan Quran pula isi dia bercanggah tak dengan kitab Taurat? Tak. Bahkan musaddiqan. Quran membenarkan apa yang dalam? Tapi akhirnya dia tolak tak Quran? Bila tolak Quran, mana dia tolak juga? Itu Allah nak uji tu. Sebenar, kitab Taurat pun kamu tak beriman. Dengan ke Quran. Kalau beriman dengan kitab Taurat, wajib beriman dengan Quran. Sebab dia tak bercanggah langsung. Wallahu'alam. Ada soalan lain? Dia langsung? Tak ada soalan. Ni tak ada soalan ke? Tak berani nak tanya ni. Dari Zoom, Ustaz. Dari Zoom. Ya. Daripada Nur Mahmudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Menaikkan solat dan mendidik anak-anak. Ada sahabat-sahabat yang dari negara Arab, Algeria, Morocco yang berpendapat tak patut strict dengan anak-anak ataupun scrutinize sama ada diorang ni dah solat ataupun tidak atas alasan solat itu personal dengan Allah dan tak perlu tak perlu di-forcekan sini. So soalan ni macam mana tu Ustaz? Tak, siapa yang bercakap tu? Orang Algeria. Ya, Algeria dan Morocco. Okey, saya nak tanya, rujukan kita orang Algeria ke orang Morocco ke Quran? Quran kata apa? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, dengar Allah cakap. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada perintah jaga tu wajib ke sunat? Siapa yang kata wajib? Allah. Jadi Allah kata wajib jaga diri dan anak kamu daripada neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana kita nak jaga anak kita daripada neraka? Nabi kata, kamu suruh anak-anak kamu yang Allah suruh dan kamu larang anak kamu yang Allah larang, maka itu kamu telah menjaga mereka daripada neraka. Mereka tak nak buat, itu masalah dia. Macam anak Nabi Nuh kan. Tapi kamu wajib tak bertegas, wajib. Itu satu. Yang kedua, dengar pula cakap Nabi. Nabi kata apa? Ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun. 7 tahun. Waktu wajib solat berapa tahun sebenarnya? Kalau lelaki umur berapa? Oh, lupa habis dah masa balik dulu. Katalah 15 kan? 15. Nabi suruh ajar solat pada anak umur 7 tahun. Okey? Masa itu tak wajib lagi, tapi Nabi kata ajar. Satu. Yang kedua, bila umur 10 tahun, Nabi kata apa? Pukul. Pukul tu paksa ke tak paksa? Nabi kata pukul. Orang tu kata tak boleh nak paksa. Pukul tu bentuk paksa lah tu. Kalau tak paksa, kenapa Nabi suruh pukul? Tapi Nabi suruh pukul setelah kita ajar berapa tahun? Daripada 7 sampai 10 tahun. Kenapa kena ambil masa 3 tahun baru pukul? Sebab proses pendidikan dah berlaku 3 tahun. Makna anak tu dalam masa 7 tahun hingga 10 dia faham dah pentingnya solat, apa faedah solat, wajib solat, kebaikan solat, dia faham dah. Dalam keadaan dia faham, tiba-tiba dia tak solat juga, masa tu kena pukul. Dan pukul masa tu dia tak akan marah. Sebab apa? Dia tak rasa mak ataupun bapa dia zalim. Sebab memang patut dipukul. Sebab aku dah tahu solat ni wajib. Solat ni penting. Solat ni baik untuk aku. Tiba-tiba aku tak solat. Memang aku patut dipukul. Dia akan redha. Berbeza dengan hari ni kita ajar, besok terus pukul. Tak solat hari ni, bapa pukul besok tu. Nampak rotan tu. Dia rasa zalimnya bapa aku. Aku baru nak belajar kan.
Okey, Nabi suruh pukul umur 10 tahun. Masa tu dah wajib solat ke belum lagi? Belum lagi. Kenapa Nabi suruh pukul sedangkan belum wajib lagi? Umur 15 baru wajib. Kenapa Nabi suruh pukul? Kenapa? Sepatut pukul ketika dia umur 15 lah. Kan? Kenapa? Nabi nak pastikan anak sebelum sampai umur betul-betul wajib, dia dah tak tinggal solat. Makna bila umur 15, solat dia dah sempurna. 5 waktu, awal waktu, dia tak akan tinggal. Sebab ketika waktu betul-betul wajib, dah tulis dosa pahala. Umur 10 tahun, belum tulis lagi. Sebab tu ajar dia betul-betul, didik dia betul-betul, bertegas. Kenapa mak pukul ni? Sebab mak tak nak ketika kamu umur dah balik, kamu masih tinggal solat. Masa tu kamu berdosa. Jadi yang mengatakan tak wajib tu bercanggah dengan Quran dan hadis. Bahkan mak bapak akan disoal di akhirat besok kalau kita tak ajar, tak didik, tak tegas dengan anak-anak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada soalan daripada Zoom ni. Ya. Daripada MHI. Dia kata salah. Dalam Ustaz, rukun Islam ada 5. Soalan saya, kenapa wajib tutup aurat tak termasuk dalam rukun Islam? Oh, okey. Itu soalan dia Ustaz. Okey. Sebelum saya jawab soalan ni, yang pasal ni, pasal paksa anak solat kan. Saya nak tambah satu lagi. Saya nak tanya, bapa-bapa yang kata tak boleh paksa anak-anak solat kan. Saya nak tanya, bila anak dia sakit, dah doktor bagi ubat dan anak tak nak makan ubat, dia paksa tak anak dia makan ubat? Tak ada dalil wajib makan ubat. Kenapa paksa? Bila anak dia lapar dan tak nak makan, dia paksa tak anak dia makan? Jangan paksa, tak ada dalil. Kalau makan pun kamu paksa supaya anak kamu hidup. Kalau obat pun kamu paksa supaya anak kamu sihat, maka solat kamu lagi kena paksa sebab solat adalah nyawa anak kita di akhirat besok. Okey. Pasal soalan tutup aurat tak ada dalam? Sebenar ada. Ini bahaya kita mula Islam dengan hafal rukun iman. Tak ada dalam rukun? Rukun iman ada tak? Dalam rukun iman ada tak wajib tutup aurat? Cuba wajib rukun iman. Pertama, beriman dengan Allah. Kan? Yang kedua, beriman dengan Rasul. Yang ketiga, Quran dulu. Beriman dengan Quran. Ada tak ayat tutup aurat dalam Quran? Ini bahaya hafal rukun iman. Wajib beriman dengan Quran. Mana wajib faham satu-satu dan wajib amalkan satu-satu. Kemudian wajib beriman dengan Allah. Allah ada tak sebut dalam Quran wajib tutup aurat? Ada. Beriman dengan Rasul. Ada tak hadis Nabi yang Nabi suruh tutup aurat? Ada. Jadi itu yang rukun iman tu asas dia. Tapi pendetailan dia banyak lagi. Sebab tu ada Quran 30 juzuk. Dia tak cukup satu surah aja, ada 30 juzuk kan. Dan Nabi nak bagi masyarakat faham Al-Quran perlukan masa 23 tahun. Sebab perinciannya terlalu banyak dan detail. Wallahu a'lam. Baca soalan. Bacaan. Soalan tu kan bukan dia banding dengan rukun iman, rukun Islam. Kenapa tak ada dalam rukun Islam untuk aurat tu, bukan rukun iman? Soalan tadi tu. Okey. Oh, tak puas hati, okey. Saya nak tanya, rukun Islam yang pertama apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat. Cuba hurai sikit apa makna syahadah? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan. Kita tahu tak bila Nabi hari pertama Nabi sampaikan risalah pada orang musyrikin Mekah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Apa kata orang musyrikin, termasuklah orang Badui? Nabi hanya kata la ilaha illallah. Apa mereka kata? Wahai Muhammad, kamu bawa satu kalimah yang menyebabkan orang Arab semua akan memerangi kamu. Sebab apa? Sebab mereka faham makna kalimah la ilallah ialah
Tidak ada apa-apa hukum. Tidak ada apa-apa peraturan. Mereka semua wajib tunduk pada peraturan Allah. Termasuklah yang dalam Quran. Itu makna kalimah syahadah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Iaitu aku bersaksi tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan, tidak ada hukum melainkan hukum Allah yang wajib aku patuh. Sebab itulah orang Arab dengar hari pertama, Muhammad ni buat kerja besar ni. Berbeza dengan kita, bila mengucap, rasa apa? Lega kan? Tak. Mengucap tu makna kita kena tukar semua sistem kehidupan kita, cara pendidikan kita, serah diri kepada Allah bulat-bulat. Macam mana nak tahu? Tadabbur Al-Quran. Okey, wallahu a'lam. Benarkah, soalan benarkah dibuat oleh Nabi bacaan doa kunut semasa solat witir yang akhir satu rakaat? Soalan dia, benarkah dibuat oleh Nabi setiap kali witir termasuk selain daripada bulan Ramadan? Ulama beza pendapat pasal kunut witir. Ada mengatakan Nabi buat 15 yang terakhir. Itu mazhab Syafi'i lah. Mazhab Maliki dia kata buat sepanjang bulan Ramadan daripada malam pertama. Bahkan Imam Nawawi pula mengatakan sunat baca kunut ketika salat witir adalah sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Semuanya ada dalil. Jadi jawapannya betul, ada dalil. Yang kedua, apabila imam membaca doa kunut semasa witir, apa yang perlu makmum baca? Sebut amin je. Sebut amin je. Batulah witir kunut yang kita baca ketika salat subuh itu sebenar tu. Kunut yang kita baca ketika salat subuh itu sebenarnya kunut salat witir. Dan kunut salat witir dia baca kuat sepanjang masa. Dia tak ada mula-mula kuat, lepas tu perlahan je. Kan ada salat kunut subuh macam tu kan? Ada bahagian kuat, ada bahagian pelan. Yang bahagian pelan tu makmum baca apa saya tak tahu. Ha? Okey, ada lagi soalan? Bagaimana sekiranya berada di rumah yang di dalamnya ada bukan muhrim? Perlu ke pakai stokin bagi yang perempuan? Ada tak kelonggaran? Okey, kalau dalam rumah tu ada yang bukan mahram. Dia aurat dengan bukan mahram satu badan kecuali muka dan tangan. Yang pasal kaki ni ulama khilaf. Tapi ada pendapat mengatakan kalau orang tu terpaksa duduk dalam rumah sebab dia mungkin tak cukup duit nak sewa tempat lain kan, maka dibolehkan membuka yang biasalah. Yang kalau tak buka jadi satu kesukaran kepadanya. Contoh macam duduk kat dapur kan, dia nak basuh tangan ke nak basuh mangkuk pinggan, kemudian stokin, itu pendapat lah. Tapi yang terbaiknya elakkan daripada duduk yang bersama bukan mahram. Kalau terpaksa duduk juga kena jaga aurat. Dia sebenarnya wanita wajib tak pakai stokin. Wanita wajib tak pakai stokin? Tak wajib. Tak wajib. Yang wajib tutup kaki. Tak betul. Kalau dia pakai pakaian labo tak payah stokin, okey. Kan? Ataupun dia pakai kasut bot kan, okey. Stokin sebenarnya tak wajib. Kalau duduk dalam rumah kita pakai jubah labo, tutup kaki, okey, tak ada masalah. Okey, ada lagi? Soalan untuk ya? Ada lagi soalan daripada Maria. Kalau ada buat tarawih boleh ke buat tahajud? Boleh, tak ada masalah. Lepas tarawih boleh tak buat tahajud? Boleh, tak ada masalah. Ada hadis sahih. Ada hadis sahih Nabi selepas solat witir, selepas Isya, lepas solat witir, belum tidur lagi, belum tengah malam, Nabi solat lagi 2 rakaat, hadis sahih. Apatah lagi untuk bangun tengah malam, lagi boleh. Tak ada masalah. Kita suka bertanya soalan macam tu sebab apa? Sebab kita faham, witir adalah solat penutup. Dan kita bila sebut tutup, tak boleh buka dah. Itu masalah. Ulama mengatakan, kalau siang hari ada solat witir, penutup untuk siang hari. Solat apa? Witir ni ganjil kan? Solat maghrib tu sebenarnya witir untuk siang hari.
Tapi lepas tu boleh tak solat lagi? Boleh, solat isya. Solat sunat boleh. Begitu juga witir yang malam tu penuntut untuk solat malam. Tapi masih boleh buka tak? Boleh. Yang tak boleh ialah melakukan 2 witir dalam satu malam. Itu ada hadis larangan. Tahajud dikerjakan berjemaah atau sendirian? Tahajud yang afdal ikut sunnah Nabi ialah buat sorang-sorang. Kecuali kita nak mengajar anak ke sesiapa ke, sekali 2 kali boleh. Sebab Nabi pernah solat bertahajud bersama sahabat. Antaranya dia solat dengan Huzaifah berjemaah. Tapi sekali tu je. Jadi ulama kata kalau kita solat tahajud dalam tujuan untuk mendidik, dalam proses mendidik, tak apa. Jangan jadikan ia satu kebiasaan. Solat jarak-jarak pula tiada dalam Quran maupun sunnah. Apa pandangan Ustaz? Pandangan saya ikut sunnah lah. Kalau dah bukan sunnah, tak payahlah buat. Kan? Solatlah seorang-seorang kat rumah ataupun berjemaah dengan keluarga. Okey, cukup dulu. Kita jumpa lagi malam besok insya-Allah. Dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.